Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah SWT, syukur alhamdulillah Allah panjangkan umur kita untuk berada terus di bulan Ramadan ini. Kita sekarang telah pun berada di pertengahan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi wa taqa'a fi kulli yawmin wa laylatin wa li kulli abdin da'watun mustajab. Bagi Allah SWT ada senarai nama kalangan hambanya yang dibebaskan daripada api neraka siang dan malam sepanjang bulan Ramadan. Sebulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan ialah bulan pembebasan daripada api neraka siang dan malamnya. Likulli abdin da'watun mustajab, dan setiap hamba itu Allah berikan waktu mereka ini doa yang mustajab di bulan Ramadan. Terpulang pada kita bagaimana hendak kita berdoa, mengambil kesempatan ni, doa sesungguh pada Allah ataupun tidak. Dan paling malang sekali ialah apabila Rasulullah SAW menjelaskan, syaqa abdun adraka Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lah. Malang sekali, celaka sekali kehidupan seorang Muslim ini yang sempat berada di bulan Ramadan, namun perginya bulan Ramadan tidak diampunkan oleh Allah SWT dosa-dosanya yang lalu. Moga-moga bulan Ramadan ini akan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa, lebih rapat pada Allah SWT, insya-Allah. Anak-anak sekalian, kita sambung kuliah. Minggu lepas kita dah pun bicarakan etimologi dan juga epistemologi kalimah ahli sunnah wal jamaah. Kita berada dalam subjek kajian ahli sunnah wal jamaah, dan hari ini kita akan bicarakan sejarah permulaan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Pertamanya dari sudut istilah ahli sunnah wal jamaah ini, sebenarnya dari sudut sejarah tidak diketahui secara tepat tarikh kemunculan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga tentang tokoh yang mula memperkenalkan ahli sunnah wal jamaah. Kemunculan ahli sunnah wal jamaah ini jauh berbeza berbanding dengan aliran Syiah dan Khawarij, kerana kemunculan kedua-dua kelompok ataupun kumpulan Khawarij dan Syiah ini adalah bermotifkan politik, terutama sekali politik kepimpinan umat Islam. Oleh itu, golongan Syiah dan Khawarij boleh dikatakan sebagai dua buah parti siasat agama yang terawal dalam sejarah umat Islam. Menurut Ibn Taymiyah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab yang telah sedia ada sejak dahulu lagi dan sudah pun dikenali sebelum kemunculan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ia merupakan mazhab para sahabat yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat mengatakan bahawa ijma' para sahabat itu adalah hujah, tetapi mereka bersih pendapat sedikit tentang ijma' generasi selepas sahabat. Dalam pertemuan yang lepas, saya ada jelaskan bahawa menurut Ibn Kathir dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim menjelaskan bahawa kalimah ahli sunnah wal jamaah berasal daripada penjelasan Ibn Abbas ketika mana menghuraikan surah Ali Imran ayat 106 yang berbunyi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari yang di waktu itu muka yang putih yang berseri, ada pula muka yang hitam muram.
Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa wajah ahli sunnah wal jamaah akan kelihatan putih berseri, manakala wajah ahli bid'ah dan golongan yang sesat akan kelihatan hitam legam. Ya? Kita boleh rujuk dalam tafsir Ibn Katsir. Jadi daripada asar ini jelaslah bahawa Ibn Abbas merupakan orang yang pertama menggunakan kalimah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun rujuk balik pada kuliah yang pertama, saya jelaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW tentang kelompok umat Islam yang terbagi pada 73 golongan itu. Manakala menurut Imam Ahmad bin Hanbal dalam muqaddimah kitabnya As-Sunnah, mazhab ahli sunnah wal jamaah adalah mazhab ahli al-athar dan mazhab al-sunnah yang berpegang teguh pada sunnah yang dikenali jejak langkahnya serta menjadi ikutan umat bermula pada para sahabat hinggalah hari ini, dan mereka yang mengikuti jejak langkah kelompok tersebut. Oleh itu, penjenamaan ahli sunnah wal jamaah sudah pun wujud sebelum Imam Asy'ari dan juga Imam Maturidi. Dan kelompok ini ataupun kelompok ahli sunnah wal jamaah menamakan diri mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah untuk menolak hujah-hujah yang dikemukakan oleh kelompok Mu'tazilah, Qadariyah dan juga Jabariyah. Kesimpulannya, ahli sunnah wal jamaah boleh dilihat melalui iltizam mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan utama mengatasi yang lain. Di samping itu, mereka memandang tinggi pada generasi sahabat, tabi'in dan tokoh-tokoh ulama hadis, kerana melalui jalan ini ilmu-ilmu agama Islam akan dipelajari serta diyakini. Secara umumnya, pendapat para ulama berhubung dengan kalimah jamaah yang terkandung dalam kalimah ahli sunnah wal jamaah ini. Siapakah golongan ini? Ya? Yang termasuk dalam golongan ini. Yang termasuk dalam golongan jamaah ini yang dipetik daripada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah golongan teramai, iaitu Sawadul A'zam pada kalangan umat Islam. Ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. لا يجتمع الله عز وجل أمر أمتي على الضلالة أبدا اتبعوا سواد الأعظم يد الله مع الجماعة من شذ في النار. Allah tidak menghimpunkan umatku dalam perkara kesesatan selama-lamanya. Hendaklah kamu mengikuti Sawadul A'zam, tangan Allah bersama dengan jemaah, dan sesiapa yang menyendiri akan menyendiri dalam api neraka. So, golongan yang pertama yang digambarkan sebagai ahli sunnah wal jamaah ialah Sawadul A'zam, ya. Dan istilah Sawadul A'zam ialah kelompok majoriti orang yang berhimpun untuk mentaati dan menuruti jalan yang lurus. Kelompok yang berdasarkan pada kenyataan ini ataupun pengertian ini, jamaah itu adalah golongan mujtahid, golongan mujtahid ummah, para ulama dan juga pendukung syariat yang beramal dengannya. Termasuklah sesiapa saja yang terkeluar daripada jemaah, mereka merupakan golongan yang menyeleweng, yang terjatuh daripada perangkap syaitan. Begitu juga ahli bid'ah, kerana amalan mereka bercanggah dengan golongan yang terdahulu daripada umat ini. Oleh kerana itu, keadaan apa sekalipun, mereka itu tidak termasuk dalam kelompok Sawadul A'zam. Jadi, Sawadul A'zam ini ialah kelompok majoriti umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Golongan yang kedua, kelompok yang kedua ialah golongan ahli ilmu, al-fiqh dan al-hadis.
di kalangan ulama mujtahidin. Ini kerana Allah SWT menjadikan para imam mujtahid itu sebagai hujah ke atas makhluk-makhluk dan menerima ajaran mereka dengan dalam urusan agama. Mereka lah golongan yang dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, la yajtami'u Allahu azza wa jalla amra ummati ala dalalatin abada. Allah tidak menghimpunkan umatku dalam perkara kesesatan selama-lamanya. Jadi ini kelompok yang kedua, kelompok ahli ilmu, ahli fiqh dan ahli hadis di kalangan ulama mujtahidin. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah ialah para sahabat secara khusus dan mereka yang mengikuti jejak langkah apa yang dilakukan oleh para sahabat. Seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka mengikut jalanku dan juga jalan para sahabatku. Kelompok yang keempat, golongan yang keempat ialah golongan ahli lisan. Apabila mereka mendukung perintah syarak ataupun ahli ijma' yang sepakat dalam satu-satu perkara, sama ada yang melibatkan hukum syarak ataupun akidah, pendapat ini boleh kita sandarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis yang kita bacakan tadi, Allah tidak menghimpunkan umatku dalam perkara kesesatan. Kalau kita perhatikan daripada gambaran kelompok ini, kesemuanya adalah kelompok umat yang berpegang pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kelompok yang kelima, golongan umat Islam yang mengikuti seorang pemimpin. Ia merupakan pendapat Imam Tabari. Ini terutamanya dalam bidang politik. Mereka yang mengikuti golongan pimpinan umat Islam. Dan Imam Tabari menegaskan bahawa apa yang disebutkan dalam hadis yang menyatakan bahawa kewajipan berjemaah ialah ketaatan orang yang mengangkat seorang pemimpin. Maka siapa yang melanggar bai'ahnya, dia telah keluar daripada jemaah. Secara ringkasnya boleh kita simpulkan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah merupakan generasi para sahabat, para tabi'in yang bersatu mengikuti kebenaran yang jelas daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dalam arti kata lain, apa-apa saja yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sirah para sahabat radhiyallahu anhum merupakan satu kebenaran yang wajib diikuti dan diteladani. Setiap orang yang datang selepas mereka akan mengikuti jejak langkah mereka dan mengikuti sunnah mereka, maka dia adalah termasuk dalam golongan jemaah walaupun mereka ini secara sendirian ataupun individu. Saya tertarik dengan apa yang diulas oleh Prof. Hamka. Hamka menjelaskan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah ialah orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mujtahid yang mengeluarkan pendapat yang bebas bagi hasil ijtihadnya. Orang yang menganuti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali dalam soal furu' ialah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah tidak termasuk di dalamnya. Demikian juga pendukung-pendukung bid'ah yang menambah apatah lagi mengurangi ajaran Nabi Muhammad SAW tidak termasuk dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam ilmu kalam pula, Ahlussunnah wal Jamaah merangkumi mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah yang tergolong ataupun dimasukkan dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Secara kesimpulan, boleh kita ambil di sini bahawa Ahlussunnah wal Jamaah adalah tiga golongan, iaitu golongan Athariyah yang dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hanbal, golongan Asy'ariyah yang dipimpin oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, dan golongan Al-Maturidi yang dipimpin oleh Abu Mansur Al-Maturidi. So ini adalah gambaran secara ringkas siapakah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, dan insya-Allah saya akan sertakan
nota untuk rujukan siswa-siswa sekalian, dan diharapkan dapat baca nota ini untuk dapat makluman yang lebih lanjut insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.